Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira menarik dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah hala tuju baru kawasan rukun tetangga. Ini sesuatu yang cukup menarik saya kira. Dan bila kita bercakap tentang prinsip ataupun konsep rukun tetangga itu sendiri, sebenarnya ianya mempunyai sejarah yang cukup panjang, tetapi mungkin ketika itu zaman saya pun dah ada sebenarnya rukun tetangga, tetapi ketika itu mungkin dari segi falsafahnya agak berbeza kerana ketika itu yang lebih penting tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kumpulan rukun tetangga di sesuatu kawasan itu ialah untuk menjaga keselamatan kawasan tempat tinggal kita dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang menarik kerana perubahan akan dilakukan bila kita bercakap tentang rukun tetangga itu sendiri. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang yang merupakan Menteri Perpaduan Negara. Jadi Dato', apa khabar? Bagus. Terima kasih. Berapa lama tu kita dulu? Dalam beberapa bulan dulu lah. Last year. Jadi kami gembira lah dapat bersama dengan Datuk semula di program Ruang Bicara ini. Dan mungkin menarik juga tu kita juga ingin memberi keizinan sebenarnya kepada penonton-penonton kita yang mungkin ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan ini. Jadi seperti biasalah dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan satu lagi talian tentunya di 0326979768. Cukup jelas tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, mungkin sesuatu yang menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang hala tuju baru kawasan rukun tetangga ini sendirilah tu ya. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Kementerian Perpaduan Negara sendiri bila kita bercakap tentang hala tuju baru kawasan rukun tetangga ini sebenarnya tu? Ya, terima kasih Encik sekali. Terima kasih Bernama. Sekarang jemput saya sekali lagi ke studio Bernama untuk berkongsi dalam beberapa isu berkaitan dengan kementerian saya, Kementerian Perpaduan. Rukun tetangga ini adalah satu jentera perpaduan yang amat besar dan ia telah bertubuhkan dalam tahun 1975 selepas insiden Mei 13, 1969. Dan of course tujuan utama pada masa itu untuk menubuhkan rukun tetangga ini adalah sebagai neighborhood watch ataupun untuk menjaga keselamatan pada masa itulah. Itu tugas utama dia. Betul. Tapi beberapa tahun lepas itu kita melihat makin banyak KRT ditubuhkan dan tugas ataupun pelibatan KRT ini dari segi membangunkan komuniti pun telah dikembangkan lagi. Ya, tahun 1983 ditambahkan lagi kejiranan, konsep kejiranan. Lepas tu tahun 2000 ditambahkan lagi pembangunan komuniti. And then 2021 selepas kementerian ini ditubuhkan, Kementerian Perpaduan ditubuhkan tahun 2020, pun ditambahkan lagi gerakan kerja. Ada 4 lagi gerakan kerja, iaitu gerakan kerja sejahtera, selamat, sihat, bersih dan indah. Dan pada tahun ini ataupun tahun yang lepas kita telah pun ingin memperkasakan lagi KRT ini ataupun rukun tetangga ini sebab kita melihat daripada lawatan kita ke seluruh negara, kita melihat banyak kita dapat buat untuk memperkasakan komuniti KRT ini. Dan kita melawat ke, sekarang kita sudah mempunyai 8,397 KRT seluruh negara. Banyak. Dan ini adalah jentera utama Kementerian Perpaduan. Saya ingat
ia melibatkan banyak aktiviti lah kalau dulu untuk perpaduan dan keharmonian lah. Sekarang kita kembangkan lagi sebab kita melihat di KRT ini dia kumpulan dia besar. Yeah. Jadi mereka sendiri pun memang minat untuk lebih-lebih dalam dari segi membangunkan ekonomi, bertanam, turisme dan macam-macam lah. Kita melawat ke banyak kawasan KRT di seluruh negara. Dari segi turisme, kalau kita melihat di beberapa tempat di Pulau Langkawi amat maju. Ya. Dari segi pertanian di seluruh negara memang ada kegiatan pertanian, kita dinamakan komoditi, dan juga banyak memang maju. Untuk mereka juga menghasilkan pelbagai produk kerap tangan, juga ada produk makanan, produk minuman, jus-jus itu daripada hasil daripada tanaman mereka. Dan banyak lagi lah. Dan sebab itu apabila saya masuk ke Kementerian Perpaduan ini, saya melihat kita patut menggunakan KRT ini untuk bukan saja dari segi perpaduan, tapi untuk menaikkan income level, household income. Secara kecil-kecilan pun kita boleh. Dan sebab itu pada tahun lepas kita minta bajet agak besar lah untuk kita laksanakan banyak aktiviti KRT, dan kita mengharapkannya dapat bentukan yang lebih banyak supaya kegiatan ekonomi kita. Sebab pada tahun ini kita telah pun membesarkan lagi kegiatan di bawah KRT ini. Tadi kita ada 4, sekarang sudah ada 8. Wow. Ya, very comprehensive committee yang kita ingin jadikan mereka ini. That's why kita namakan KRT sekarang KRT progresif. Ya, KRT bukan macam dulu dia kerja lepak. Sekarang kita, sebab isi masalah di negara kita ini banyak bantuan-bantuan kerjaan ini kadang-kadang kita tak tahu ke mana pergi. It just dissolve somewhere. Subsidi kita bagi berbilion-bilion. But the increase in price goods ini, barang-barang keperluan harian ini memang naik. Jadi kita fikirkan apa salah kalau kita memperkasakan penduduk di kawasan KRT ini untuk membantu mereka sendiri, untuk menaikkan income, household income ni, supaya apa benda yang menghasilkan kenaikan harga barang ni dapat di cushion daripada hasil mereka sendiri. Dan ini pun telah berjaya. Baru-baru ini pun kita melawat ke Johor. Di Johor ada projek Aquagro. Dia buat apa nama itu, inang membela ikan dan tanaman. Dia menghasilkan pelbagai produk. Tapi mungkin setakat ini dalam skala yang besar. Jadi kita mengharapkan untuk dipertambahkan lagi. Setakat ini secara peribadi, apakah Datuk sendiri merasa berpuas hati, tetapi mungkin Datuk juga melihat bahawa ada lagi potensi-potensi yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius untuk menggalakkan lagi penglibatan mereka yang terlibat dalam KRT ini. Banyak. Kalau KRT kawasan Ruku Terengah ni banyak, sebab tadi pun saya telah diberi taklimat oleh Japanin. Japanin adalah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional yang terlibat terus dengan kegiatan KRT. Dan mereka pun telah mencadangkan pelbagai program, bukan program baru, program yang lama tapi diperkasakan. Seperti skim rodaan. Dulu skim SRS ini, skim rodaan sukarelawan ini memang dari dulu, dari mula-mula penubuhan KRT ini memang sudah ada. Tapi sekarang kita melihatnya dengan adanya keperluan, bertambahnya penduduk, bertambahnya rumah-rumah, macam-macam yang terjadi. Dan kita sekarang dengan adanya teknologi baru, kita boleh mempertingkatkan lagi kegiatan SRS ini lebih menyeluruh. Dan mereka pun telah propose kepada saya untuk mengadakan satu aplikasi My SRS. Dia digunakan internet lah, senang untuk berhubung. Dan banyak lagi. Kalau dulu kerja-kerja sukarelawan ini adalah sukarela lah. Dan dia voluntary. So kalau kita sekarang ingin memperkasakan mereka ni untuk lebih hebat, kita paksalah untuk memberi sedikit insentif lah. Sebab mereka pun membuang masa dan sebagainya. Dan banyaklah yang kita ingin adakan untuk memperkasakan SRS ini. Dan kita berharapkan sekeluarga at least seorang member
terlibat jadi ahli SRS ini. Jadi kalau kita melihat, sebab itu saya selalu propose kepada kerajaan, kepada kawan-kawan di kementerian lain untuk melihat kita ini adalah satu kementerian yang sudah ada jentera. Dan kalau kita dapat mendapat bentukan supaya untuk memkuasakan mereka ni, sebab sekarang ni everybody talking about community based. Betul. Dan dia lupa ini kementerian ni memang sudah ada, kita sudah ada establish kumpulan-kumpulan community ni yang diregister dengan kita. Dan bukan itu saja, di kawasan kreatif kita pun mempunyai mediators yang dapat solving problem yang terjadi daripada pertengkaran, misunderstanding. Kita ada mediators, dan kita juga dalam kegiatan baru ini, dalam flagship kerja baru yang Japanese itu ingin adakan adalah untuk memperkasakan mediator ni, buat training, diperbanyakkan lagi. Sekarang kita mempunyai 500 lebih mediators. Dan kita ingin perbanyakkan lagi mereka ni supaya di seluruh negara ni kita mempunyai mediators. Sebab kalau konflik yang ada di peringkat komuniti ini, kita boleh solve, tak payah pergi ke polis. Kalau pergi ke polis, pergi court, itu kan dia akan mengambil masa dan banyaklah melibatkan polis dan sebagainya. Kalau kita dapat diselesaikan di peringkat komuniti itu, lebih senang. Saya tertarik hati sebenarnya, Datuk, bila kita sebut tentang skim rondaan ini ataupun program SRS ini. Zaman saya dulu pun memang dah ada pun. Tapi macam Datuk fahamlah ketika itu, cuma ialah kadang-kadang kita melakukannya memang secara sukarela dan kemudiannya esoknya kita mendapat cuti 1 hari, tak perlu pergi ke pejabat dan sebagainya. Tetapi dari segi perubahan yang telah pun diumumkan tadi ataupun yang telah pun pencerahan yang Datuk kongsikan tadi, apakah dari segi sambutan ataupun respon masyarakat sendiri, apakah mereka memberi respon yang positif ke arah program ini tu? Ya, so far memang respon memang bagus. Dan sebab itu kesemua KRT kita ingin adakan at least jadi ada pejabat mereka untuk beroperasi, they call it center untuk mereka berkhidmat lah. Jadi ada juga KRT tak ada. Yang ada tu kita gunakan pondok. Kita juga minta donation daripada komuniti besar untuk memberi kita macam kontainer tu. It's good enough for them. Betul. Bagi satu kontainer atau 2 kontainer mana menjadi pejabat dan tempat mereka beroperasi. Saya pun telah menyaksikan operasi mereka di tengah malam. Apabila mereka pergi meronda dengan uniform, dengan yang ada kelengkapan daripada mereka lah. Tapi kita melihat sekarang tidak mencukupi, dan kita dengan teknologi baru ini kita harapkan kita dapat mempergiatkan lagi kegiatan SRS sebab mereka bukan mereka sendiri. Kadang-kadang kalau kita memang ketahui ada kes pencuri ke, dadah ke, pecah rumah, gangster ke, pecah rumah ke, macam-macam. Kita akan melibatkan polis. Sebab kita tak ada kuasa, kita tak ada gigi. Kita tangkap, kita serah ke polis. Tapi sebelum itu jadi, kalau kita sudah tahu ada feedback daripada intelijen kita tadi, kita bawakan polis sekali. Dan kita tambahkan daripada manpower. Tapi yang ada kuasa adalah polis. Sebab itu kita tahulah kalau dalam every district polis berapa ramai aja. Betul. Tapi kita community memang everywhere, Kita community based ini everywhere. Jadi kita lah yang akan membantu agensi yang ada gigi itu untuk menjalankan tugas. Saya suka bila ada sebab yang ada gigi. Kita tak ada lah. Okey, Datuk, kita juga nak sentuh. Ini ekoran daripada ucapan amanat pada tahun 2024 lah. Datuk sendiri menyebut bahawa ialah terutamanya yang membabitkan komitmen dan Datuk mengemukakan 8 bidang tumpuan KPN dalam menjadikan KRT ini sebagai penggerak komuniti progresif. Boleh kita kongsikan bersama dengan Datuk tentang perkara ini tu? Kita amat ambisius lah. Sebab seperti yang saya katakan dari awal tadi, sebab kita melihat ini KRT ini adalah satu pertubuhan yang amat di peringkat komuniti lagi. Dan seperti saya katakan dari awal tadi, banyak kegiatan
yang kita dapat buat. Dan sebab ini sekarang kita sudah ada 8. Dari yang utama adalah dari segi ekonomi dan sara hidup. Kedua adalah keselamatan dan ketahanan. Ketiga adalah kepimpinan. Keempat adalah kesejahteraan, pembelajaran, alam sekitar, warisan budaya, daya cipta. So kesemua ini kita dapat giatkan aktiviti ini peringkat komuniti. Ya, daripada bantuan kita lah, daripada guide kita lah. Jadi kita melihat semua ini kita dapat buat. Dan sebab itu kita minta bajet untuk besar dah daripada pemuraan kita, tapi dia bagi 20 juta saja untuk kita start up lah. Start up program ini. So jadi kita sekarang ni membuat profiling. Profiling every community kita ada. Kita ada 8,300, 400 kreatif. Tapi bukan semua kreatif ini aktif. Itu jadi masalahnya. Jadi kita di peringkat pilot ini, dengan bajet yang sedikit itu, kita akan memilih mungkin dalam berapa ratus lah kreatif di seluruh negara yang kita dapat diperkasakan dengan bentukan yang sedia ada, untuk akhirnya menjadi modal kepada kreatif-kreatif lain yang kita dalam tahun-tahun depan kita mungkin dapat memohon bentukan lebih. Even this year, kalau kita melihat, kalau kerajaan melihat kita dapat membantu mereka ini untuk menaik tarafkan pendapatan mereka dan cara hidup mereka, dari pergi macam-macam kegiatan lah. Dan kita inginkan yang pilot project area ni untuk menjadi model. Dan kita akan bawa kepada kerajaan. This is what we can do. This is very non-political. Kita haraplah tidak politikal. Jadi sebab sekarang ini pun ahli jawatan kuasa di KLT dia non-politikal. Dia pilih antara mereka sendiri. Dan kita harap ianya akan menjadi begitulah. Bila Datuk sebut tentang pilot project ni, mungkin boleh kita kongsi bersama tu. Apa antara tumpuan yang diberikan dengan bajet pelaksanaan yang sedikit ini, project? Yang tumpuan kita adalah dari segi ekonomi. Yang kita ingin uplift dia punya household income tu dengan kegiatan ekonomi mereka. Yang kita nampak berjaya memanglah kuasa-kuasaan yang ada, kalau mereka dapat mohon tanah untuk pertanian, untuk perikanan dan turisme, turisme. Dan yang lain tu yang tak ada tanah, mereka boleh buat kegiatan menjahit, kerap tangan, banyak cottage industry. Tapi kita mesti bagi dia peruntukan dan bimbingan untuk mereka dapat. Tapi bukan semua ahli ataupun household ini, isi rumah ni dapat terlibat, sebab ada di kalangan, di setengah rumah-rumah tu orang tua. So yang orang tua ni kita paksa lah masih bantuan lah, kerjaan akan bantu lah. Tapi yang kita sesuai profiling ini very important. Kita ingin tahu dari satu-satu KLT ini, kita ingin melihat population sana yang dapat yang masih ada manpower capability untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, pertanian ke macam-macam lah. So sekarang ini Japanin telah pemengarah ke semua KLT di seluruh negara untuk mengadakan satu profiling exercise. Banyak barang dapat kita simpan dalam itu. Agensi atau kementerian-kementerian lain yang ada di sana, yang juga kalau sekarang kita melihat di setiap community base ini banyak kementerian yang terlibat. Wanita number one. Everything to do with keluarga ni adalah dalam kementerian wanita dan keluarga. So banyak aktiviti mereka ni, dari segi taska, tadika, itu dari segi peringkat itulah, peringkat pendidikan. Dan bagi kita, of course, itu masih dalam kegiatan kita, sebab kita ada tabika perpaduan. Bukan di semua KLT. Betul. Kita baru ada 1,800 lebih tabika perpaduan. Daripada 8,000 lebih KLT kita ada. So tapi tabika ni yang paling banyak adalah daripada pendidikan, kemas, private dan semua. Kita di Kementerian Perpaduan ni sedikit. Kalau kita ingin tambahkan pun, peruntukan tak ada, manpower kita tak dapat. Jadi kita punya stagnan lah kita punya tabika. Tapi saya melihat dari segi menaik taraf pendapatan mereka ni kita boleh. Dari segi input. Dan satu agensi yang memang dapat membantu kita adalah koperasi. Kementerian Koperasi, sebab mereka ada kepakaran, mereka ada bajet, dan juga pertanian of course.
yang sama-sama kita yang kami katakan whole government approach, cross kementerian tu kita sama bantu. The focus is still on community. It's always community based. So that sebab tu saya amat confident lah apabila kita akan mohon pertukaran yang lebih banyak. Itu kita berharaplah kerajaan atau Perdana Menteri akan melihat benar betul community, this is community based project, kita untuk pergikan pertukaran lebih banyak. Itu harapan kita. Okey. Kita akan sambung lagi apa ni Datuk, tapi saya tahu seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan Datuk pun ada sedikit gangguan suara, jadi saya nak beri ruang dan juga peluang lah kepada Datuk untuk meneguk minuman yang kami sediakan, membasahi tekak sekurang-kurangnya. Dan kepada anda saya ingatkan lagi, kalau anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ketika ini di ruang bicara ini, gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda. Dua talian itu telah pun kami buka kepada anda di 03 2697 9767, dan satu lagi talian tentunya di 03 26 97 9768. Kita lihat dulu, kembali semula ruang bicara sebentar saja lagi. Jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang hala tuju baharu kawasan rukun tetangga ataupun KRT, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Aaron Agor Dagang, iaitu Menteri Perpaduan Negara. Saya sebenarnya ialah tertarik hati sebenarnya dengan apa yang Datuk perjelaskan tadi, terutamanya tentang program-program yang begitu menarik sebenarnya. Tetapi ialah daripada bajet yang terhad yang diberikan, mungkin kita juga mengharapkan, barangkali Datuk juga mengharapkan bahawa kerjasama daripada kerajaan-kerajaan negeri juga sebenarnya cukup penting dalam usaha untuk menjayakan program yang telah pun begitu kemas disusun atau oleh pihak kementerian sendiri. Komen Datuk. Ya, memang itu harapan kita. Even masa kita mohon peruntukan untuk projek ini, berdasarkan projek ini, kita pun membuat penjelasan kepada MOF dan finance side. Kita terangkan sebab banyak peruntukan bantuan untuk rakyat miskin dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu di mana wang itu pergi. Still jumlah orang yang miskin itu tahap kehidupan itu masih begitu. Dia kreatif ini kita melihat sebab dia memang sudah tertubuh. Dan kegiatan mereka pun seperti saya terangkan dari awal tadi, even kita tak masuk pun dia orang sendiri. Dia buat kebun, dia macam-macam lah aktiviti. Dan sebab itu apabila kita masuk untuk memperkasakan ini, untuk ingin membantu mereka ini, kita berharaplah kerajaan akan sama-sama melihat base yang kita sudah ada ni, KRT kita sudah ada ni, Jentera kita sudah ada ni, dapat dibantu dan dinaik tarafkan. Dan kita pun telah propose banyak program. Even before that pun kita sudah ada beberapa projek seperti recycle. The first project apabila saya masuk adalah untuk recycle use minyak masak ini. Kita beli balik. Kita beli balik, dia pakai use minyak masak tu supaya dia tidak akan pakai selalu. Dia gunakan sekali, lepas itu dia boleh jual. Ya, betul. Dia beli subsidized oil RM2.50, dia jual kepada kita RM3. Dia mahal lagi. So itu very successful. Kita lancarkan di Selangor. Dan sekarang pun banyak orang bersama-sama dalam jayakan inilah. Dan of course kita satu daripada projek yang kita selalu adakan adalah community. Community ini adalah sebab, tapi masalah community ini banyak KRT ini dia tanah. So dia terpaksa minta dengan kerajaan tempatan ataupun tanah-tanah yang tidak terpakai, terbiar. Jadi KRT yang amat yang boleh katakan ada insentif progresif ini, mereka uruskan diri. Of course dengan bantuan pertanian daripada alat-alat
dia bagi dari segi sistem pendeteksi pun dia bagi. Cuma saya melihat ini still small scale. Tapi ada tak contoh di negeri-negeri tertentu, Datuk, yang terlibat dalam KRT pertanian ini sendiri yang mendapat sokongan yang kuat sebenarnya? Saya baru balik daripada Johor last week. Okay. Dinamakan di sana, kita lancarkan, memang sudah berjaya. Aquagro. Dia aqua, dia buat kolam untuk ikan, grow, dia tanam macam-macam jenis tanaman dia buat. Lalu hasil itu dia jual di antara mereka sendiri, ataupun dia jual kepada market biasa, ataupun mereka convert kepada produk-produk pertanian seperti jus, macam-macam crackers, macam-macam lah. Hasil daripada pertanian tu. Kalau ikan dengan lain, sekarang saya melihat pekasam pun dia buat. Daripada ikan tilapia, ikan keli, berjaya. Dan of course bukan semua yang terlibat. Kalau dalam KRT tu, kalau kita dapat melibatkan sale lah. Kalau 50% tak boleh, mungkin dalam 30-40% tu isi rumah tu dapat terlibat dalam kegiatan itu sudah berjaya. Betul. Sebab yang lain tu seperti yang saya katakan tadi, mungkin tidak ada tenaga, no manpower daripada bilik itu, rumah itu, orang tua ataupun orang sudah pension tu tak boleh. So kita melihatkan dalam, sebab KRT ni kita jumlah tu based on number of household. Tapi dalam satu-satu household tu mungkin tak ada tenaga yang dapat membantu. Sebab itu kita buat profiling dulu. Dan kita dari profiling kita melihat kalau ramai budak-budak itu ataupun yang tak ada kerja tu, kita ambil mereka apa kegiatan mereka nak apa buat. Betul. So mungkin pertanian, kerja-kerja lain, e-hailing apa. So daripada bantuan kita ni, daripada data yang kita ada, database kita ada, kita rancanglah apa kita dapat bantu. Tapi mereka mesti aktif sendiri. Tak boleh duduk tunggu, tak boleh. Okey tu, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, Duan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Setawi. Yang berhormat. Ni saya Ridwan ni ingin bertanya mengenai rukun tetangga. Saya tengok rukun tetangga ni saya tengok pada dasarnya ada orang ni buat macam buat makan-makan saya macam tu lah. Tapi saya punya cadangan lah. Sebab kita di Malaysia ni kan, contohnya dalam skim perumahan lah contohnya. Ada masalah polarisasi kaum. Jadi patutnya rukun tangga ni wujud dia patutnya membasmi polarisasi kaum ni. Sekarang ni kerajaan dia sudah buat dasar perpaduan kaum. Jadi dia orang atasi polarisasi kaum. Jadi ini main peranan lah untuk rukun tangga membasminya. Yang kedua semangat muhibah. Semangat muhibah ni saya cadangkan dia orang boleh buat sambutan perayaan, contohnya buat jamuan Hari Raya Aidilfitri, tamu tahun Cina, lepas tu dapat Deepavali. Tapi masalah isu ni dia orang tak buat. Jadi macam mana kita untuk merapatkan antara jiran-jiran ni? Lepas tu kemudian dalam rukun tangga ni patutnya ada tambahan, dia menerangkan pada dasar perpaduan kaum. Sebab kita ada dasar, tapi banyakkan rukun tangga ni dia tak faham apa itu dasar perpaduan. Banyak dasar-dasar kerajaan yang ada ni. Minta Datuk ulas supaya rukun tangga ni dia orang faham apa itu dasar perpaduan kaum. Okey, terima kasih Ridwan. Nama dia Terima kasih Ridwan. Sebenarnya Ridwan itulah tugas utama kita di Kementerian Perpaduan ini, adalah untuk menjaga perpaduan. Dan yang seperti yang Cik Ridwan katakan tadi, satu daripada program yang kita ingin adakan dengan hebat pada tahun ini adalah yang dinamakan jejak harmoni. Jejak harmoni. Jejak harmoni ini sebab dalam satu komuniti ini pelbagai race, agama, budaya. Jadi kita ingin adakan penglibatan kita adalah untuk kita merapatkan lagi penduduk-penduduk di kanan yang berbilang kaum, berbilang agama itu untuk bersama-sama dalam banyak aktiviti. Dan satu daripada aktivitinya adalah kita membawa mereka ini untuk bersama-sama pergi melawat atau pergi ke kawasan-kawasan rumah ibadat, temple ke
mosque, masjid, tempat gereja dan sebagainya, untuk kita bersama-sama memahami. Konsep yang kita ketengahkan adalah faham, hormat dan terima. Kita mesti faham neighbor kita tu, jiran-jiran kita tu, dari segi kehidupan mereka, dari segi agama mereka, dari segi budaya mereka itu. Kita mesti faham dan kita mesti hormat. Itulah kehendak mereka. Dan kita mesti terima. Sebab dari awalnya Malaysia ditubuhkan, kita ditubuhkan sebab dari segi kepelbagaian. Nenek moyang ketua negarawan kita dulu, dari bapa-bapa kemerdekaan dulu, kita ditubuhkan sebab daripada social contract understanding di pelbagai etnik grup, agama, budaya kita di Malaysia ini, untuk tubuhkan Malaysia ini dalam kepelbagaian. Sebab itu kita celebrate kepelbagaian. Sebab itu kita merayakan semua hari raya, kita rayakan Chinese New Year, kita rayakan. Esok saya baru beli baju tadi. Untuk sama merayakan hari Pongal. Hari Pongal untuk etnik grup Tamil. Ini Malaysia sama Perdana Menteri. So saya belum beli baju tadi untuk sama-sama. Kita memang celebrate semua perayaan ini yang di celebrate oleh semua etnik group ini. This is our call, tugas kita ini untuk sama-sama iktiraf. Iktiraf budaya semua rakyat kita di sini. Kalau tidak, kalau kita tak terima, kita tak faham, kita tak hormat, macam mana? Itu sebab dari awal, itulah asas perubahan Malaysia. Tapi saya juga nak dapat komen daripada Datuk lah, daripada apa yang dibangkitkan oleh Ridwan bila bercakap tentang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia itu secara keseluruhannya lah. Mungkin sesuatu yang juga perlu dilihat ialah tentang melalui rukun tetangga misalnya, dan Datuk sendiri umumkan tentang Hala Tuju Baharu, dan mungkin fokus juga harus diberikan ke arah mengeratkan lagi perpaduan sebenarnya di kalangan rakyat di kawasan-kawasan yang terlibat itu sendiri, dan pada masa yang panjang nanti mungkin secara keseluruhannya. Tetapi kadang-kadang soal-soal yang berkait dengan politik itu yang kadang-kadang merosakkan hubungan perpaduan di kalangan rakyat kita. Memang benar. Ya, memang benar. Dan saya pun ditanya macam mana kita dapat merapatkan ataupun menterjemahkan kegiatan kita ni kepada perpaduan keharmonian. Sebab di Kementerian Perpaduan ni kita adalah program base. Program base bermakna semua aktiviti kita adakan, kita melibatkan semua rakyat, penduduk di tempat-tempat kita. Sebab itu apabila kita adakan program itu, macam program sambutan Minggu Perpaduan yang paling besar kita ada 1 minggu, kita ingin perlibatan semua etnik grup kita di Malaysia ini dari segi agama, bangsa dan kebudayaan dan bahasa mereka, untuk sama-sama datang kepada program 1 minggu yang kita adakan. Last year kita buat di Sarawak, this year kita buat di Johor, dan kita akan tukar-tukarlah tempat. Dan memang sebab itu dari awal saya katakan kita mesti celebrate diversity. Diversity is strength. Tapi macam yang Cik Sekawi Z katakan tadi, orang politik. Saya pun di parlimen saya kata, kamu orang politik inilah menjadi punca kepada disunity, memecahkan rakyat. Ya, saya terang sebut. Dan another problem yang kita ada adalah kalau kita ada masalah ni, there is problem of culture kita ada is a silent majority. Kalau seseorang yang buat barang yang very sensitive, nobody else tak mau campur. Semua orang tak mau campur. Tapi segelintir dia, just 0.0% orang yang timbulkan masalah isu 3R ke apa. Tapi yang lain senyap. Just like macam kita melihat kalau there is accident on the road, ada kelemahan, orang ambil gambar saja, semua ambil gambar. The bearer. Tak ada orang mau bantu. Mangsa itu yang untuk bawa ke hospital dan sebagainya, tak ada. Ini budaya ini adalah amat ketara di bukan semualah. I know dia ada people yang terus bantulah. Tapi the majority, the silent majority is a problem. Dan sebab itu saya di kementerian ini, saya ditanya, saya dibuat, saya di parlimen ditanya, di Dewan Negara saya ditanya,
I said politik is one main cause of disunity in the country. Bila Datuk sebut tentang isu ini tu ya, saya juga nak kaitkan dengan hala tuju baru kawasan rukun tetangga, seperti apa yang Datuk perjelaskan tadi. Tetapi dari segi melakukan pemilihan dan sebagainya untuk sesuatu kawasan itu sendiri, apakah base politik itu digunakan sebenarnya sebelum pemilihan itu dibuat? Memang dari awal penubuhan KRT ini is non-political. Ya, kita tak mau politik masuk campur. Tapi adalah di setengah-setengah kawasan KRT ini ada politik memang masuk campur dalam itu. Sebab itu kita buat pemilihan. Every 2 to 3 years kita suruh mereka buat sendiri untuk menukar ahli jawatan kuasa dan pengurusi mereka itu. Dan ini kita sedang jalankan, dan kita haraplah apabila ada non-political itu program kita ingin adakan itu lebih tidak akan menyinggung ke di sebelah-sebelah pihak yang align to certain party, government party dan pembangkang dan sebagainya. Itu kita tenang. Dan saya di kementerian ini saya emphasize barang itu. Saya senang sebab saya di Sarawak. Saya tak apa-apa. Bukan tak I don't care lah, tapi kalau kita ingin menjalankan tugas untuk menyatukan rakyat ini, perpecahan kita sebab politik. Kalau di KRT kita masukkan politik lagi macam mana? Ya, barang yang kita mau buat ni, kegiatan kita nak adakan ini akan terjejas lah. Sebab yang one group, yang ibu tak ada group dulu dari kacau bilau lagi. Tak boleh. Dan as much as possible kita nakkan ia non-political. Tapi ada tak Datuk menghadapi kesulitan sebenarnya bila kita bercakap tentang hala tuju baru kawasan rukun tetangga ini, bila mahu diadakan di negeri-negeri yang bukan di bawah kerajaan perpaduan, misalnya, apakah akan ada tentangan, akan ada kesukaran sebenarnya untuk mendapat sokongan? Tak ada. Saya hujung bulan ni saya akan ke Kelantan, saya akan ke Terengganu untuk melihat apa yang mereka ada di sana. Ya. Masa kita buat amanat, just last week saya buat amanat untuk Kementerian Perpaduan. Ada 800 keluarga perpaduan datang, termasuk KRT, semua sukarelawan, semua datang untuk mendengar amanat saya di PICC di KL, di Putrajaya. So saya menerangkan semua isu inilah untuk semuanya faham. Kita ni dalam perpaduan ni kita tak boleh ikut politik lah. We are non-political based. Ya, as much as we want lah. Ya, kita cubalah. Tapi kadang-kadang saya kagum sebenarnya. Selalu je lah bila kita bercakap tentang isu perpaduan, Sarawak selalu dijadikan sebagai satu contoh lah, sebagai negeri yang begitu kukuh sebenarnya bila kita bercakap tentang isu perpaduan itu sebenarnya. Apa yang ditanamkan kepada jati diri ataupun kepada anak-anak Sarawak sendiri supaya perpaduan itu menjadi trust utama untuk memajukan negeri Sarawak itu sebenarnya? Memanglah mungkin sebab itulah saya seorang di Sarawak tu, bukan sebab itu saya didudukkan untuk menjadi menteri perpaduan ini. Tapi benarlah kalau kita melihat di Sarawak ini isu perpaduan, there's no issue lah. Mana-mana kita pergi, very good example, kalau kita pergi ke gerai atau food center, kita ada halal tak halal semua, kita duduk di meja yang sama, no issue. Tapi saya ingat ini mungkin dari sejarah lah. Sejarah kita di Sarawak memang dari dulu there's no issue of religious, cultural, no barrier. Perpaduan ni apabila kita buat sempadan barrier dari segi agama ke, dari segi culture kita, dari segi bahasa ke, dari segi kulit ke, race cakap tu, apabila kita buat sempadan itu habis. Then everything else will fall. Di Semenanjung ni saya melihat dari sejarah jugalah. Yang terjadi itu mungkin it's not easy to come back, but we try, and that's why people say even politics we are race based. I know politics we are race based, but so far race based ini kita boleh that is even better when we celebrate the diversity in politics. Dari pelbagai base politik itu kita dapat tubuhkan satu kerajaan. Sekarang kerajaan perpaduan. We celebrate, we are majority paling tinggi sekarang ini. We are already 2/3 majority. So that is also asas kepada
kerjaan perpaduan yang ada, dan the result of kita dapat bercampur untuk mengadakan satu kerjaan yang kukuh untuk memajukan negara supaya lebih maju, lebih aman dan damai, harmoni. Okey, kita akan sambung lagi nanti Datuk. Tapi seperti biasalah kita akan berehat sekali lagi. Dan kembali nanti, mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal tu ya, tapi saya percaya akan ada lagi beberapa persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio, iaitu Yang Berhormat Datuk Aaron Agodagang, Menteri Perpaduan Negara, dan tentunya kita masih lagi akan menyentuh tentang hala tuju baru kawasan rukun tetangga. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi ada lagi persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Aaron Agodagang, Menteri Perpaduan Negara. Ini berkaitan dengan melestari apa yang disebut sebagai komuniti ramah, dan ini juga saya difahamkan tu ya akan diberi satu perhatian yang cukup serius ataupun aspek yang cukup penting sebenarnya, penekanan yang diberikan terutamanya dalam menjayakan hala tuju baru kawasan rukun tetangga ini. Mungkin boleh kita dapat pencerahan daripada Datuk? Ya, terima kasih sekali lagi. Ini komuniti ramah ini adalah ini di ultimate lah, yang the final katakan objektif kalau kita dapat jayakan dari semua aktiviti kita di peringkat komuniti. Sebab ramah ini yang katakan ini adalah satu kualiti ataupun nilai yang kita ingin tubuhkan di peringkat komuniti, di mana ahli-ahli di komuniti itu, keluarga-keluarga itu ada jati diri, ada compassion, ya, sayang menyayangi untuk keluarga-keluarga ataupun penduduk-penduduk di kawasan itu. Dan sebab itu kita mengadakan pelbagai aktiviti di mana mereka akan datang untuk melibatkan diri di banyak aktiviti di peringkat komuniti. Okay. Dan of course daripada itu kita selalu membagi untuk mereka yang kurang berpendapatan tinggi ini, Bakul Ramah adalah satu very popular lah. Kita bantu dari segi makanan, macam-macam lah di Bakul Ramah itu. Kita bagi, kalau musim banjir itu, kita pun membantu pasca banjir, pos banjir itu kita membantu mangsa. Cuci ke, masa banjir itu mereka ni dia tolong untuk memasak untuk orang-orang yang kerja, membantu banjir itu. Itu dah ramah lah, ihsan kita kepada rakyat itu. Dan kalau musim perayaan, kita ada dapur komuniti ramah. Kita bubur lambuk, kita buat besar-besaran masa hari puasa, bulan puasa. Kita disuruh negara kita buat dapur bubur lambuk tu, beribu-ribu kita buat di seluruh negara. Ya. Ziarah ramah, kita pergi melawat menziarah orang-orang yang sakit tenat, dan kita bantulah dari segi bantuan yang sepatutnya. Dan berkos pendidikan, satu yang amat popular sekarang adalah kita ada tuition kami. Tuition kami, kita bagi tuition kepada SPM student. Kita ada dua peringkat. Satu adalah dikendalikan oleh agensi kita di bawah perpaduan, dan satu di bawah komuniti sendiri. Dan kita mendapat bantuan, kalau komuniti last year saya melihat di peringkat komuniti dia dapat 1 juta untuk membuat tuition yang melibatkan beribu student SPM. Ini very popular. Di peringkat agensi kita YS, Yayasan Sukarelawan Siswa ni, kita ada satu agensi di bawah kita. Mereka pun mendapat dana daripada tabung haji, 500,000 untuk kendalikan program tuition ini. Amat popular di peringkat luar bandar. Dan kita tahun ini kita berharapkan untuk mendapat lebih lagi banyak dana supaya ianya dapat lebih banyak lagi membantu SPM student kita yang akan menduduki perpustakaan. Banyaklah. Macam saya kata-kata tadi, program Jom Bersih dan Indah, Jom Sihat, macam-macam lah. Keselamatan, kejiranan, itu adalah semua aktiviti di peringkat
apa namanya itu KRT itulah menjurus kepada rahmah. Ya. Bila Datuk bangkitkan soal ini, saya masih lagi ingin mendapat sedikit pencerahan daripada Datuk. Ini kita nak cakap tentang faktor kos itu sendirilah. Ada tak mereka yang terlibat dalam program kawasan rukun tetangga ini menghadapi masalah kewangan, walaupun mereka telah pun mungkin memulakan program-program yang telah pun disusun atau oleh pihak kementerian sendiri, tetapi akhirnya mereka menghadapi masalah kewangan. Apa yang kementerian bantu dalam usaha untuk mengeluarkan mereka dari situasi yang mungkin agak terdesak dan tertekan itu? Dari segi kegiatan KRT ini kita memang ada peruntukan 6,000 setiap tahun kepada setiap KRT yang aktif lah. Dan every year kita membelanjakan lebih kurang 50 juta untuk kita bagi direct kepada mereka ni. Ini above and over yang program yang kita melibatkan kita dengan agensi-agensi lain, kementerian lain yang datang untuk bersama-sama kita mengadakan kegiatan program di peringkat KRT. Tapi untuk makluman semua ni, kita amat terima kasih kepada rakyat kita. Kita ni amat prihatin. Kalau kita adakan program, banyak agensi lain terlibat. Yang akan membantu berbagi bakul rahmah, dari segi minuman dia bagi semua. Asalkan kita publicity kita ni, kita our population very generous in this aspect. Dan saya pun kadang-kadang terkejut bila saya melihat the volume orang datang itu, dan kalau kita melihat kos itu, kalau kita fikirkan peruntukan yang kita bagi untuk itu memang tak cukup. Tapi dalam satu KRT itu, kuasaan KRT itu, ramai orang tukar-tukar jugalah yang bantu. Ini membuat kegiatan kita, aktiviti kita itu amat successful, amat berjaya. Dari segi bimbingan dan juga latihan, apakah pihak kementerian juga menyediakan sebenarnya kepada golongan yang begitu berminat untuk bersama-sama dalam KRT ini, tetapi tidak ada pengalaman misalnya, tetapi mereka ada minat yang cukup mendalam? Ya, di peringkat KRT ini memang kita ada kumpulan yang dikatakan yang merupakan kepada belia, kepimpinan. Kepimpinan adalah satu daripada usaha kita untuk melatih orang yang menjadi pelapis lah, untuk menjadi yang dapat menjadi pemimpin di kawasan-kawasan itu, untuk bukan saja jadi ahli memimpin KRT, tapi future leaders. Dan sebab itu kita ada jiran muda, kita ada jiran wanita, kita ada tunas macam-macam grup yang kita adakan, dan mereka ni ada kegiatan sendiri ya di antara mereka ni, dan kita daripada Jabatan Perpaduan Integrasi ini memang membantu setiap masa di mana diperlukan. Dan sebab setiap tahun kita melihat aktiviti kita amat banyak, berpuluh-puluh ribu kita buat dalam satu-satu negeri. Dan saya pun kadang-kadang apabila end of the year kita akses berapa ratus ribu program kita, 100,000, 560,000 kita buat. Dan saya fikir I can't believe, sebab saya tak boleh hadir kepada semua. Saya cuma hadir kepada pelancaran program yang besar-besar. Tapi yang on the ground tu, di peringkat KRT sendiri itu macam-macam. Ada tempat saya pergi itu, dia bawa kepada program homestay. Dia buat program homestay. Sampai begitu, dia bergabung untuk antara kawan-kawan dia, ditubuhkan, dia buka satu kawasan kecil-kecil itu, dia buat homestay untuk sekarang ni population sekarang ni di bandar-bandar ni, kalau weekend everybody want to run away from the city. So dia orang provide kawasan macam ni, banyak ramai yang minat. Okey tu. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, satu kelegaan jugalah kepada Datuk sebenarnya. Tapi ada dalam 2 minit begitu tu. Jadi apa lagi yang ingin Datuk sampaikan sebenarnya di penghujung program Ruang Bicara ini bila bercakap tentang hala tuju baharu kawasan rukun tetangga ini? Silakan Datuk. Ya, terima kasih sekali lagi. Beginilah kita di Kementerian Perpaduan ini amat ingin memperkasakan satu jentera yang amat besar bagi kita, iaitu KRT atau kawasan KRT atau dulu rukun tetangga, yang kita ada 8,000 lebih di seluruh negara ini. Untuk mereka ini sama-sama terlibat dalam menaikkan
aktiviti mereka sendiri, bukan juga dari segi penglibatan sosial, tapi juga dari segi ekonomi. Dan sebab itu kita mohon peruntukan untuk membantu mereka untuk memperkasakan lagi, untuk memperhebatkan lagi kegiatan ekonomi mereka dari segi pertanian, dari segi cottage industry, tourism, ya, dan pelbagai aktiviti yang mereka dapat usahakan sendiri, of course dengan bantuan yang kita ada, dan juga daripada kementerian-kementerian lain, agensi-agensi lain, banyak agensi yang sama terlibat. Menteri, seperti saya katakan lagi, dari segi Kementerian Wanita, Kementerian Motek, Tourism, Koperasi, Agriculture, semua masuk, KDN, Keselamatan, semua dapat masuk, kita bersama-sama cross agensi, yang dikatakan the whole of government approach, dengan NGO sekali, dengan civil society sekali. Tapi yang penting Datuk juga mengharapkan MOF juga akan memberikan bajet yang lebih besar lah sebenarnya untuk menjayakan program ini. Memang. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Aaron Agodagang, iaitu Menteri Perpaduan Negara, kerana sudi bersama kita di program Ruang Bicara ini, dan kita mendoakan semoga Kementerian Perpaduan Negara bersama-sama dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional juga akan terus berusaha dalam menjayakan apa yang ingin dicapai melalui hala tuju baru kawasan rukun tetangga, tetapi dengan semangat dan kekuatan yang ada, saya percaya ini akan dapat dilaksanakan, tapi dengan syarat seperti apa yang Datuk sebut tadi, bahawa mungkin dari segi peruntukan keuangan itu ianya mungkin boleh difikirkan secara serius oleh Kementerian Keuangan untuk menjayakan program ini. Apa-apa, terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Thank you.